Okay, so sebelum cikgu mula, cikgu nak lihat balik ke benda ini ya. So ini adalah nota yang cikgu minta kamu orang salin. Jadi rumus yang pertama pasal sebutan, sebutan yang ke N kita sudah belajar. Dan rumus 1 dengan 2 ini kita lihat balik kepada formula list. Dia ada dekat formula list kamu untuk bab janjang inilah. Lalia Lester. Okay, hello Lalia dengan Lester. So, dekat senarai rumus. Rumus untuk bab janjang dekat 3, 4, 5 dengan 6. 4 rumus ini adalah rumus untuk bab janjang. So, yang ketiga adalah janjang aritmetik punya rumus. Yang kelima adalah janjang aritmetik. Kenapa cikgu tahu 3 dengan 5 adalah janjang aritmetik punya rumus? Adakah cikgu teka sebarangan? Tidak. Tidak. Macam mana orang tahu kalau dia adalah janjang aritmetik punya rumus? N tolak 1. Sebab D dia. Okey, beza sepunya. Janjang aritmetik mempunyai beza sepunya bagi jujukan nombor tersebut. Okey. Dan yang keempat dengan yang keenam adalah janjang geometri punya rumus. Okey, itu yang kita akan belajar kemudian. So, kamu boleh nampak 3 dengan 5. Dia adalah untuk rumus 1 dengan 2 yang cikgu minta you orang salin dekat buku nota. So, hanya 2 rumus ini akan diberi kepada kamu lah masa ujian untuk bab ini. So, 3 dengan 4, you kena hafal lah. Okay? Kena ingat sendirilah. Sama juga untuk yang janjang geometri. 1 dengan 2 dan 3 di sini, 1, 2, 3 di sini akan diberi 4 ini dia tidak akan bagi kamu untuk hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, ini untuk bahagian rumus. Dan sebelum cikgu masuk kepada contoh yang seterusnya, cikgu nak kamu orang lihat kerja rakan-rakan kamu. Okey, kita lihat slide ini dahulu. Enclave ada di sini kan? Ini adalah kerja rumah enclave. Kita mau lihat soalan yang kedua ini. Soalan yang kedua ini, dia guna terlalu banyak tanda sama. D1 sama D2 sama D3 sama dengan D4. Dalam persamaan matematik, kita hanya boleh ada satu tanda sama saja. Tak boleh ada lebih daripada satu tanda sama dalam satu persamaan. So, di sini, sama dengan D3, sama dengan D4, itu sebenarnya kamu orang tidak perlu tulis, tidak perlu tulis bahagian belakang ini. Kita guna saja satu persamaan. Satu persamaan hanya boleh ada satu tanda sama. Okey? So, kita tidak memerlukan kamu banding begitu banyak sebutan di sini. And then, satu masalah dia adalah, sebutan yang dia ambil dekat sini, dia tidak lihat koma tersebut. Kamu lihat soalan 2 kamu. Jujuk nombor dia adalah 9.3, X, 2.5, Ini kita kira sebutan, satu sebutan yang pertama. Ini sebutan yang kedua. Ini sebutan yang ketiga. Lihat koma kamu. Tak tahu kenapa dia ambil 3 tolak 9. Kamu boleh nampak beza dia tulis 3 tolak 9. Kemudian X tolak 3. Cuba dia silap kenapa dia boleh silap di sini. Okay. So, bermaksud X tolak 9.3 sama dengan 2.5 tolak dengan X. Okay. Baca sebutan kamu orang dengan betul-betul. Satu koma itu bermaksud ini satu sebutan. Okay. Kemudian cikgu nak kamu orang lihat 3 kerja di sini. Ini semua jawapan yang sama, sebiji sama, 3 cara kerja di sini. Tetapi, jadi kesilapan pun sama. So, cikgu nak tanya, Harry, kamu ada? Ada juga. Okey, so macam mana dengan 3 kamu orang ni? Kesilapan pertama di sini, soalan 1A, tidak dijawab dengan lengkap. Apa soalan tanya?
Tentukan sama ada rujukan ini adalah janjang aritmetik ataupun tidak. You tidak menjawab soalan. Akhir dia. So, another kesilapan di sini. Apa yang kamu tengah cari di sini, kamu tidak bagi tahu cikgu. What are you finding? You buat 1/6 tolak 1/3. Apa yang kamu nak cari sebenarnya? Kamu nak mencari beza tu kan, D kan? You tidak bagi tahu cikgu simbol D di depan. So, pemirsa tidak tahu kamu cari apa juga masa ujian. D1, D2. Tidak ditulis. Kemudian, tidak menjawab soalan akhir. Adakah ini satu janjang aritmetik? Bukan. Bukan. Bukan janjang aritmetik. Kenapa? Kena bagi justifikasi kan? Kerana D1 tidak sama dengan D2. Tidak lengkap soalan kamu. Okey. Kemudian untuk soalan 2A. Okey. Kesilapan yang sama. Tengok. Orang yang berbeza tidak mungkin kamu akan lakukan kesilapan yang sebiji sama macam ini. Okey. This one is 2.5. Tiba-tiba tulis ke sini 25. Tiba-tiba sini 25. Hanya step ini saja yang betul. Step yang lain semua salin dengan salah. 2.5 tambah dengan 9.3. Dia bukan sama dengan 34.3. So, sebab nilai di sini salah, nilai akhir untuk X kamu pun salah. So, cukup ingatkan kamu orang, latihan pengukuhan dalam buku modul kamu tu, ada jawapan. Selepas bab itu, terus jawapannya. Dia pusing ke muka surat terakhir untuk bab tersebut. Bukan dekat belakang sekali. Bab itu saja. Ada jawapan. Sila semak jawapan kamu orang sebelum you hantar kepada cikgu. So, you tahu kamu sudah buat kesilapan. So, jangan hantar jawapan yang salah okay, kepada cikgu. So, ini adalah dua bahagian yang cikgu nak bincang pasal kerja rumah kamu orang. Okay, seterusnya kita akan bincang contoh yang ke-9. Ini TP4 punya soalan. Okay, TP4 sangat tinggi juga TP4 ini. So, kita lihat macam bersedia dengan buku modul kamu. Okay, so dia kata 3 sebutan, nampak satu koma di sini pada setiap sebutan. So, 2P tolak 5 adalah sebutan pertama. P tambah 6 adalah sebutan yang kedua. Dan 10 tolak P adalah sebutan yang ketiga. Ialah 3 sebutan yang berurutan. Berturut-turutlah. Cari T6. Cari T6. Okay. Memandangkan dia tidak kata ini adalah 3 sebutan yang pertama. Dia hanya kata dia berturut-turut saja. So, maybe kita tidak boleh katakan dia adalah sebutan pertama, kedua dan ketiga lah. Sebab dia tidak kata dia adalah 3 sebutan yang pertama itu. Okay, dia hanya kata dia berturut-turut sahajalah. Tapi tak ada masalah juga kamu guna konsep yang sama untuk selesaikan soalan. Cari T6. Macam mana kita dapat cari T6? Kalau you nak cari T6, rumus untuk T6 adalah A tambah dengan N tolak 1 D. Dan you perlukan apakah nilai A kamu. Sebutan pertama itu. Oh, ini mungkin tidak. Lepas tu D kamu itu berapa. Baru kita dapat mencari T6. Okay. Jadi bermaksud kita kena macam mana kita akan dapat A dengan D itu. So, untuk soalan ini cikgu rasa dia ada kesilapan sikit. Ialah 3 sebutan berturutan yang pertama. So, ini memang first term kamu. Ini second term kamu. Ini third term kamu lah. Okay. So, kita perlu selesaikan dahulu pemboleh ubah P tersebut. Baru kita dapat mencari T6 tersebut. Di mana kita sudah ada nilai A nanti dengan nilai D nanti untuk diganti masuk. So, untuk soalan TP4, kenapa dia menjadi TP4? Sebab you perlu selesaikan P kamu. Perlu mencari nilai P kamu. Selesaikan P kamu. Baru kamu dapat menyelesaikan T6 yang diminta pada soalan. So, macam mana menyelesaikan pemboleh ubah P ini? Masih ingat? Semalam sudah belajar. So, benda yang sudah belajar jangan lupa. Iaitu, cara kita menyelesaikan pemboleh ubah dekat janjang ini. So, seperti contoh 3, you nak cari X. So, dia adalah pemboleh ubah dekat janjang. So,
P juga merupakan pemboleh ubah dekat janjang tersebut. Janjang ini. So, cara untuk menyelesaikan P adalah kita guna konsep D1 sama dengan D2. So, benda yang sudah belajar di atas, you kena aplikasikan kepada soalan pada tahap yang lebih tinggi. Ya. Okay. So, kita kena selesaikan P baru kita dapat mencari T6 lah. So, dengan menggunakan D1 sama dengan D2. So, D1 kamu di sini adalah sebutan yang kedua, P tambah 6. Tolak dengan sila letak kurungan untuk ditolak dengan sebutan di depan dia sebab dia dua sebutan. 2P tolak dengan 5. Untuk D2 kamu adalah sebutan yang ketiga itu tolak dengan sebutan yang kedua itu dalam kurungan. Okey, sebab dia tolak negatif. Itulah sebab dia masih dalam kurungan bila you ganti sebutan itu. So, tukar tanda dengan betul. Lukis anak panah untuk bantu kamu orang. Cikgu sudah cakap. Okey, lepas tu selesaikan dengan susun P kamu bersama-sama. So, semua ada berapa P? Kita tekan kalkulator saja. Okey, di depan sini ada 1 tolak 2. 1 tolak 2 untuk P. Lepas tu kita nak pindah tolak P ke depan, dia jadi tambah 1P. Tolak P ke depan, jadi tambah 1. So, semua ada berapa P yang tertinggal di depan. Lepas kita atur dia ke depan, kita hanya akan tinggal 1P saja. Kalau kamu nampak apa yang cikgu tekan tadi lah. You left 1 saja. 1P. Kemudian untuk nombor. Sebab nombor kita nak pindah ke belakang. Okey. So, kita kena tekan nombor di belakang sebelah kanan dahulu. 10 tolak 6. Okey. 6 di depan pindah ke depan menjadi tolak. 5 pindah ke depan menjadi tolak. So, kita akan tinggal tolak 7 saja sebagai jawapan P. So, langkah kerja ini boleh bantu kamu selesaikan pemboleh ubah dekat janjang tersebut. Okay? So, after we get the P, apa you kena buat sebelum you guna rumus tersebut untuk mencari T6? You kena ganti masuk ke dalam janjang. After you get the pemboleh ubah, dia kena diganti masuk ke dalam janjang ini. So, supaya kamu akan dapat satu jujukan nombor yang bernilai lah. So, untuk sebutan pertama, 2P tolak 5. So, kita ganti masuk negatif 7 lah. 2 kurungan. P kamu adalah negatif 7 sebab you sudah dapat. You akan tinggal berapa? Boleh. 5. Ya, 5. So, kita cuba tukar. Kalau sini 6, memang sini 5 kan? Kalau kita rujuk kepada jadual yang kita bentuk last semalam. Okay, dia akan kurang 1 daripada N tu. D kamu sekarang adalah 18. Okey. So, rujuk rumus kamu untuk buat gantian. Kalau tidak, you salin rumus baru kamu ganti perlahan-lahan. Yang penting jawapan betul bukan cepat. Okey. So, apa jawapan untuk sebutan yang ke-6 itu sekarang? Tekan kalkulator kamu orang. Elvin bagi cikgu jawapan. Tujuh 71. 71. Yang lain cek jawapan. So, sebutan yang ke-6 untuk janjang ini adalah 71 lah. Okey, you sudah selesaikan soalan kamu. Ya, TP4 juga soalan dia. So, kamu lihat apakah dia bagi kamu di sini. Dia kata T4, sebutan yang keempat adalah 12. Sebutan yang ke-12 adalah 68. Jawapan sudah bagi kamu. Cari sebutan pertama dengan beza sepunya untuk janjang tersebut. So, beza sebutan pertama, simbol dia adalah A. Beza dia adalah D. So, dia nak kamu cari dua pemboleh ubah ini. So, bila kita nak cari dua pemboleh ubah, kita perlukan dua persamaan. Itulah sebab dia bagi kamu dua maklumat ini. Okay. So, kita proceed from the maklumat yang dia bagi untuk mendapatkan A dengan D. So, kita salin dahulu information yang pertama ini. T4 sama dengan 12. Jawapan 12 sudah diberi. So, sebelah kanan jawapan tu jangan kacau dia. Kita kena ganti rumus dekat sebelah depan itu. Okay? Kalau case macam jawapan sudah ada, depan you salin rumus. Gantian rumus kamu. Apakah rumus untuk T? Sebutan T4 adalah A tambah dengan berapa D
soalan cikgu. Berapa D sekarang? Lalia, berdasarkan rumus Tn ini, A tambah N tolak 1D. So, berapa D sekarang untuk T4 ini? Belum ada di sini. Ha? A tambah dengan berapa D? Untuk T4. N tolak 1. Sekali lagi berapa? N tolak 1D. Kenapa boleh 1D leh? N kamu berapa sekarang? N kamu sekarang berapa untuk T4 ini? Ini rumus 3. Yes. N kamu sekarang lihat N di sini ya. Sudah dia bagi ya. That's why kita tahu N di sini adalah 3. Dia memang kurang satu daripada N ini ya. Dalam rumus Tn ya. So 4 tolak 1 you tahu you kena tambah 3D. Okay. Sama dengan 12. Ini gantian rumus lah. Kalau kamu orang tidak dapat terus dapat 3D, you salin rumus dahulu. Lepas tu ganti N3 masuk, tolak 1. 4 tolak 1 and then you kena langkah panjang sikit lah. Okay, ini persamaan pertama yang kamu sudah ada melalui info dia. So, info yang kedua sekarang adalah T12. Salin dia. Okay, so jawapan 68 juga sudah dibagi. So, depan you kena ganti dengan rumus Tn itu sebab dia T12. So, A tambah dengan berapa D sekarang? Bester? Masih Bester bersama kami? Kalau tak ada Ashikin, berapa D untuk T12 ini? 11. Ya, 11. Ha? Kurang 1 daripada 12 itu. Ha? Sama dengan 68. So, soalan yang nak minta kamu selesaikan dua pemboleh ubah, kita mesti guna kaedah pengantian. Ha? Okey, pengantian. Cikgu tidak mau kamu orang guna lagi penghapusan. Okey? Pengantian dapat selesaikan semua persamaan serentak. Ini kita panggil dia sebagai persamaan serentak, dua persamaan ni. Okey? So, untuk menyelesaikan persamaan serentak seperti ini, kita guna kaedah pengantian. Ha? So, kaedah pengantian adalah lepas you dapat dua persamaan ini, then daripada persamaan linear, oleh kerana dua-dua tu adalah linear lah. So, cikgu akan pilih persamaan linear yang pertama ini, cari subjek kamu. Subjek kamu adalah sama ada A ataupun D kamu pilih untuk susun di depan. Yang lain semua pindah. So, you orang akan susun A di depan ke ataupun pilih subjek A ke ataupun pilih subjek D sekarang? Kita akan pilih subjek A. Subjek yang mempunyai perkali 1. Jangan pilih D sebab perkali untuk D adalah 3. Kalau you susun-susun, kamu akan dapat pecahan kalau you pilih D. Kita akan pilih A sebab perkali di sini 1. Okay, so A akan sama dengan subjek itu A lah. 12 pindah tambah 3 jadi tolak 3D. Okay, so lepas kita pilih subjek, ini terus label dia sebagai persamaan pertama. Ini kamu label dia sebagai persamaan yang kedua. Lepas ada subjek, baru kita boleh gantikan pengantian lah. Gantikan 1 ke dalam 2. Maksudnya kamu gantikan subjek A kamu ni masuk ke dalam A di sini ya, ke dalam persamaan kedua kamu. So A kamu sekarang adalah 12 tolak 3D. 12 tolak 3D. Cikgu tidak letak kurungan sebab dia positif A di sini ya. Tambah 11D sama dengan 68. Then kamu boleh selesaikan D kamu dahululah. Berapa D di sini? Tolak 3 tambah 11. Sila tekan kalkulator kamu untuk pengiraan ini ya. Jangan kira guna otak. Okey, tambah 11. So, berapa family D ni? 8D yang tertinggal di sini. 12 kita tahu kita kena pindah. Sebab tidak ada D.
So 6, 8 tekan kalkulator kamu, tolak dengan 12. Ini kaedah pengantian. Okey. So bila cikgu cakap pasal pengantian, sila imbas kembali benda ini ya. So D kamu sekarang adalah 56 bahagi dengan 8. So kamu dapat beza sepunya sudah diselesaikan. You get your first answer for the D ya. Lepas tu masih ada A untuk cari ya. You jangan dapat D, kamu sudah sangat happy ya. Sebab dia minta 2 pemboleh ubah. So apa you buat? You dapat D, so kamu tulis apabila D kamu bernilai 8, A kamu berapa leh? So, apa you kena buat dengan D ni? Ganti masuk dia ke dalam persamaan pertama. Memang tiap-tiap kali ganti ke persamaan pertama untuk cari pemboleh ubah yang kedua tu. Iaitu 12 tolak dengan 3. Nampak D? Ganti dia dengan 8. Tukarkan dia dengan 8 dalam kurungan. So, tekan kalkulator kamu. Ini cikgu imbas kembali macam mana buat pengantian. Yes. 56 bagi 8 tu 7 kan? Ya, 7. So, apabila D sama dengan 7, so sini 7, tekan kalkulator kamu. Macam mana cikgu tekan tadi pun dia tahu. Boleh salah. Okey, jawapan di sini untuk A kamu adalah negatif 9. So, you sudah selesaikan 2 pemboleh ubah yang diminta melalui persamaan serentak. Ada 2 persamaan, kita panggil dia sebagai persamaan serentak. Nak selesaikan persamaan serentak, kita guna kaedah pengantian. Okey, so sila salin. Ini 7, kamu jangan salin salah. 7. Matematik tambahan adalah you guna maklumat yang dia bagi, tukar kepada mathematical symbol, kamu selesaikannya. Contoh 7 tu sangat bagus sebab dia sudah bagi kamu T4 dalam mathematical symbol. Kalau dia dalam ayat, sebutan yang keempat ialah 12. You kena tulis T4 sama 12 kalau dia bagi dalam ayat. You kena tukar dia kepada mathematical symbol baru start buat lah. Ya, sudah? Okey. Contoh yang ke-8 dia juga T4. Tetapi cikgu rasa soalan ini bukan sangat susah. Tak tahu kenapa dia label dia sebagai T4 TP4 Okey. So, soalan yang contoh yang ke-8. Kamu lihat dia bagi kamu rumus untuk Tn itu adalah 4n tolak 2. Kenapa rumus ini tidak sama dengan rumus yang kita belajar? Ada A, ada n tolak 1, ada D. Kenapa dia dalam n sahaja pemboleh ubah? Tak ada A dengan D dalam rumus kamu. Sebab adalah dia sudah, rumus ini, A dengan D dia sudah diganti masuk untuk kamu. Jadi, hanya akan tinggal pemboleh ubah n sahaja dalam rumus yang dibagi inilah. So, ini lagi senang lah. Tak payah A dengan D pun kamu dapat mencari sebutan yang kamu nak. Sebab kamu hanya perlukan N sahaja. Tak perlukan A dengan D lagi lah. Sebab sudah diganti masuk untuk kamu. So, ini rumus untuk Tn. So, cari beza sepunya. So, macam mana kita nak cari beza sepunya? Ini rumus kamu kan? So, rumus mesti ada dalam otak kamu. Apa yang kamu perlu cari baru kita dapat mencari beza sepunya. So, nak mencari beza sepunya, you perlu sebutan kedua dengan sebutan yang pertama. Bermaksud 2 sebutan ini kamu kena selesaikan dahulu baru kamu dapat menjawab soalan beza sepunya. Okay? So, benda ini kamu kena tulis. Oh, I want to find beza sepunya. This is the rumus. So, apa yang cikgu saya kena ada? Saya kena ada T2 tapi tak ada T2. Kalau tak ada, apa kena buat? Carilah. T1 cikgu saya pun perlukan baru cikgu saya dapat cari D. So, tapi masih juga tidak ada dalam ni. So, perlu carilah. So, macam mana cari? Guna rumus yang dia bagi kamu untuk bantu kamu cari. Sebab rumus ini adalah rumus T. So, Tn sama dengan 4n tolak 2. Sekarang kita nak cari apa? T2. N kamu sekarang adalah 2. So, n di sini akan menjadi 2 lah. Tolak 2. So, melalui gantian ini kamu akan mendapat apakah sebutan yang kedua kamu untuk janjang tersebut. Okey? So, 8 tolak 2, you dapat T2 adalah 6. Lepas tu, apa yang saya perlukan lagi? T1. Saya perlukan T1 lagi. So, T1 adalah 4 kali dengan 1 tolak 2. Sebab N kamu sekarang 1, so sini pun 1. So, jawapan untuk T1 kamu adalah 2.
So, after I get the two benda yang cikgu saya perlukan untuk membantu saya cari D, so baru kita ganti masuklah T6 6, T2 6, T1 tu 2. So, beza sepunya dia adalah 4. Then sudah settle. Apakah A dia? A dia adalah T1, sebutan pertama. Kalau you perlukan untuk soalan-soalan yang seterusnya, ada A, B, C lah soalan kamu. Okay? Ini adalah cara untuk mencari T1, T2, T3. Kalau dia bagi kamu rumus sebutan ini seperti inilah. Just ganti masuk saja bilangan N kamu tu. Actually, sebutan pertama juga adalah A ya. Nilai untuk A kamu dalam janjang tersebut. Boleh faham setakat ini untuk soalan contoh 7 dengan 8? Okay, cikgu proceed . Yang lain sudah habis salin? Okay. So, kita pergi kepada latihan di sini kamu orang buat iaitu sambungan latihan kamu soalan 3, 4 dengan 5 Okay, kamu orang cuba selesaikan dia. Pattern yang sama saja. Cuma untuk soalan yang keempat, dia bagi kamu information dalam bentuk ayat. Jadi, you kena tahu macam mana tukar ayat ini kepada mathematical symbol. Sebutan kedua, mathematical symbol untuk perkataan sebutan kedua adalah sebutan tu T, terms. Terms number 2, ialah 11. Sebutan kelima, terms number 5, ialah 23. So, tukar dia kepada mathematical symbol, baru kamu sambung langkah kerja kamu untuk menyelesaikan persamaan serentak ini. Okay, rujuk kaedah cikgu. X dengan logaritma untuk tingkatan 4 kamu, tetapi cikgu belum ajar. Tapi cikgu bincang di sini. Okay, soalan 1B tu, sebab masih ada masa. So, sebutan pertama di sana adalah log 10x. Sebutan yang kedua, log 10x kuasa 2. Sebutan yang ketiga, log 10x kuasa 3. Okay. So, kita nak tahu dia adalah janjang ataupun tidak kan jujukan ini. Kita kena cari T1. So, log 10x kuasa 2 tolak dengan log 10x. Sebutan kedua tolak sebutan yang pertama. So, untuk log, dia ada satu ciri-ciri yang sangat special di mana kuasa ini dia boleh ke depan, dia boleh ke belakang. Dia boleh pindah ke depan, dia boleh pindah ke belakang. So, kita cukup akan pindahkan kuasa 2 ke depan, dia akan menjadi 2 log 10x tolak 1 log 10x. Boleh nampak? So, sekarang family dia adalah log 10x, log 10x. Depan ada 2 kali. 2 log 10x tolak dengan 1 log 10x. Jadi berapa log 10x yang tinggal? 2 tolak 1 tinggal 1 sahaja log 10x. Bermaksud beza untuk ini yang pertama ini adalah log 10x, itu jawapannya. So kita kira beza yang kedua pula. Adakah dia sama? Okey, so ini adalah kali ini adalah log 10x kuasa 3 di depan tolak dengan sebutan yang kedua x 10x kuasa 2. Sama juga kuasa pindah ke depan. So ada 3 kali log 10x. Di sini ada 2 kali log 10x. So 3 tolak 2 kamu akan dapat 1 saja tinggal. So 1 kali log 10x. So di sini dua beza sepunya itu adalah sama. Jadi, ia merupakan satu janjang aritmetik. Okay? Ini adalah cara yang betul untuk menyelesaikan soalan log kamu lah. Ada banyak konsep lagi untuk log. Okay? Okay.
So, cikgu akan kalau tidak sempat salin, kamu kalau nak salin lah, ha? Tapi kamu kena tahu juga lah bila kita belajar bab 4 nanti. Ini dan latihan buku teks juga akan bagi juga dalam grup nanti, ya. So, setakat inilah untuk hari ini. Thank you, kelas.